kita adalah orang-orang yang dah terlibat lama dalam politik. Jadi ramai yang bertanyakan hal tuju kami. Sebab biasanya kalau sebut calon bebas ni, orang tak bagi harapan sangat. Sebab ada yang mengatakan seolah-olah bebas ni kerana marah, kerana kecewa, kerana nak membalas perbuatan orang yang mungkin tidak mencalonkan kami dan sebagainya. Ini berbagai-bagai andaian yang biasa dibuat yang dikaitkan dengan tindakan pemimpin-pemimpin daripada parti yang itulah pegang jawatan kanan ni. Tiba-tiba kita bukan masuk politik kerana suka-suka. Kita ada agenda masing-masing yang sudah tentu berkait dengan parti yang tengah kita dukung. Dan keputusan untuk bertanding bebas ni, tak kira lah kawan-kawan daripada parti mana pun. Kita bukan ada masalah dengan parti. Kita bukan nak mengalahkan mana-mana parti. Tetapi kita merasakan bahawa dalam soal pemilihan calon dan sebagainya, banyak perkara-perkara yang tidak berasas yang akhirnya menjadi punca kepada tiba-tiba saja kita yang sudah lama terlibat dalam politik macam Datuk Zaidi dengan rakyat Parlimen pada masa tiba-tiba dinafikan. Jadi itu antara asas yang saya percaya menjadi sebab kenapa kita terpaksa membuat keputusan ini. Pada masa yang sama, berkait dengan soal halal tuju, orang mengatakan bahawa parti bebas, orang bebas ni tak boleh bentuk kerajaan, tak boleh letakkan harapan. Bebas, kan? Bahkan saya ditanya oleh rakan wartawan, ditanya kepada saya, apakah kalau saya menang, saya akan menerima pelawaan daripada mana-mana parti politik untuk kerajaan. Saya yakin insya-Allah dengan dukungan rakyat, sekiranya rakyat faham alasan kenapa kami bertindak dan sebagainya, saya percaya kami berempat berpeluang besar untuk menang. Kalau kami yang kita boleh anggap sebagai satu faction politik, kalau kami menang, insya-Allah kami akan merupakan faction politik. Boleh ni macam tuan-tuan tahu, punca masalah adalah berkaitan dengan karakter kepimpinan. Dia bukan sangat tentang menteri besar perlu seorang yang punya ketokohan yang sangat hebat, latar belakang akademik yang juga hebat, ataupun latar belakang profesional yang terlalu hebat. Tidak. Dia berkaitan dengan karakter seseorang yang jadi menteri besar. Dia kena jadi pemimpin yang bersedia mendengar pandangan, yang sedia dekat dengan rakyat, sentiasa boleh menjadi pemudah cara. Pelabur ramai nak mari, tapi kadang pelabur bila jumpa, dia dah takut dengan kelah dan bila masalah bila berurusan dengan yang memimpin kerajaan. Dan saya percaya kami berempat ini juga memikul tanggungjawab bersama untuk menjadi wakil kepada rakyat ni, untuk memastikan boleh berlaku perubahan yang boleh. Perubahan yang berkaitan dengan kepimpinan utama ni boleh, yang kita percaya perlu seorang yang lebih terbuka, lebih akademik, lebih bersedia mendengar pandangan dan tidak ada kepentingan. Yang pertama, kita nak nafikan bahawa calon bebas ni calon yang tidak boleh menawarkan apa-apa. Sebab berdasarkan perspektif yang saya berikan tadi, calon bebas pun akan boleh memanggil rakan-rakan yang menang untuk membentuk kerajaan. Ini statement ni bukan berarti saya yang nak jadi tempat tu, tidak. Kita terbuka kepada sesiapa saja yang difikirkan layak oleh diri yang Maha Mulia Tuanku, sekiranya sampai masanya dan sekiranya kami ditakdirkan Tuhan boleh mencapai. Yang keduanya, kita nak bagi isyarat kepada pemimpin parti-parti politik nasional, jangan jadikan parti politik ni hak kita, sehingga bila nak buat keputusan berdasarkan kepentingan dan pertimbangan politik kita sendiri. Hormatilah hierarki Majlis Tertinggi UMNO, Timbalan Pengurusi Tetap Bersatu yang membuktikan persidangan setiap tahun, kan? Setiap soal belok dakwah ini Datuk Azhar, orang yang semua orang tahu sentiasa berkhidmat kepada rakyat kawasan Kuala Lumpur.
Kami ni bukan dinafikan oleh rakyat ataupun ahli parti. Kami dinafikan oleh orang lain. Saya daripada awal lagi, kalau difikir dari segi logik politik, saya ni orang senang. Ya. Tapi kalau saya bertanding di senang, saya tidak ada purpose, tak ada tujuan. Kalau saya menang pun, saya hanya menang untuk menjadi seorang wakil rakyat. Tentu logiknya saya sepatutnya berfikir begitu. Tapi saya melihat ada benda lain yang lebih besar. Di sana sini orang bercakap tentang masalah berurusan dengan kerajaan negeri. Di sana sini rakyat bercakap tentang masalah hubungan yang sangat jauh dengan pimpinan utama negeri. Bahkan dari segi rakyat, rata-ratanya di mana-mana yang kita dengar adalah tak pernah nampak terlibat adun pintu merangkap Menteri Besar. Di mana-mana pun orang bercakap tentang masalah penyampaian, kan? Untuk berkomunikasi secara langsung pun susah. Untuk mendapat respon yang segera daripada kerajaan negeri, pimpinan adun bintung pun susah. Jadi saya turun ke bawah dan saya dapati bahawa ada reaksi yang sangat kuat di bawah, bahawa mereka juga bersama dengan saya dan kawan-kawan. Saya tak sebut saya saja, termasuk kawan-kawan lain yang bertanding di Dun Bintung ni, nak tukar Menteri Besar bukan kuasa kita. Tapi kalau kita boleh menghalang calon BN yang kebetulan menjadi Menteri Besar sekarang ni daripada menang, artinya kita akan menghentikan perjalanan politik calon BN ni untuk kekal menjadi Menteri Besar bagi penggal ketiga. Soalan mudah kepada rakyat adalah, adakah mereka berpuas hati dengan Menteri Besar yang merupakan adun bintung? Adakah mereka puas hati dengan prestasinya? Adakah mereka merasa Menteri Besar merangkap adun bintung betul-betul meraihkan mereka? Jadi soalan saya kepada pengundi-pengundi, saya kata dengan mudah, kalau tuan-tuan perempuan merasa perkhidmatan yang diberikan sangat bagus, kalau melihat prestasi Menteri Besar pun sangat hebat, super excellent dan sebagainya, saya rasa pilihlah dia. Tapi kalau di sana sini rakyat bersungguh tentang masalah, saya tak maulah sebut istilah-istilah yang terlampau mungkin menyakitkan hati sesiapa, tapi realitinya di bawah, saya rasa ada kegelisahan yang sangat nyata. Dan kegelisahan itu insya-Allah akan diterjemahkan dalam bentuk pengundian mereka. Saya percaya insya-Allah penolakan itu akan berlaku di mana-mana pun. Cuma adalah sekarang yang mungkin calon, terutamanya calon bebas hadapi adalah constraint dari segi untuk akses nak masuk ke bawah dan sebagainya. Masa sangat terhad, tapi saya akan cuba all out untuk pastikan mesej itu sampai. Mereka mungkin bertanya, siapa calon yang boleh jadi calon otoriti kepada adun BN sebelum ni, kan? Saya muncul hanya kerana saya melihat kawan-kawan yang menawarkan diri itu mungkin masih baru dan sebagainya. Itu pun saya tak tahu kekuatan mereka. Tapi sekurang-kurangnya saya memberikan pilihan sebagai seorang yang pernah memegang jawatan kanan dalam UMNO bahagian Kangah. Bahkan pada masa ini pun sebenarnya terlibat sebelum diumumkan nama calon, terlibat secara langsung bahkan dalam menulis manifesto PN boleh pun saya yang not to claim. Saya rasa 90% adalah daripada saya. InsyaAllah kawan-kawan yang tahu, termasuk kawan-kawan menyokong parti PAS dan sebagainya, yang memang bukan ada masalah dengan saya rasa insyaAllah mereka akan terjemahkan sokongan kepada saya. Dan tugas saya ni, saya lebih pada
kalau boleh diibaratkan kereta kebal, saya ni kereta kebal yang menyediakan diri saya untuk rakyat push, untuk pastikan tidak ada kemungkinan untuk adun Bintong ini menyambung penggal Menteri Besar buat penggal ketiga. Responnya sangat meyakinkan. InsyaAllah bukan semestinya kerana suka kepada saya, tetapi kerana mereka sangat-sangat tak senang dengan cara layanan sebelum ni. Kan? Layanan dari segi turun ke bawah, bila bertemu sama ada kemesraan atau tidak. Kalau ada orang menyebut adakah ada respon yang munasabah atau tidak. Dan ini semua diceritakan kepada saya. Saya mengutip banyak pengalaman bahawa di masa depan siapa saja jadi wakil rakyat, selepas 5 tahun jangan hilang dan jangan hanya muncul 5 tahun kemudian. Sebab ini akan menjadikan kita sangat canggung di mata rakyat. Calon-calon yang menawarkan diri di setiap peringkat Parlimen dan Dewan Undangan Negeri masing-masing dah share profil masing-masing calon. Saya rasa ini ketikanya orang muda boleh memainkan peranan. Sebab orang muda yang ada di kalangan kita yang akan jadi pengundi adalah mereka yang terpelajar, yang tahu apa yang berlaku dan boleh membuat penilaian. Saya rasa kita boleh minta orang muda, selain daripada sokongan daripada kawan-kawan yang Datuk Zaidi sebutkan tadi, supaya bebaskan diri daripada sokongan tafsir tidak bertempat. Orang muda boleh membuat analisis yang mudah tentang apa yang ada sebelum ni, tentang kepimpinan utama negeri boleh yang kita ada sebelum beliau, dan lihat profil yang ada, profil calon-calon yang ada, sama ada calon parlimen ataupun calon negeri. Dan kalau orang muda boleh boleh masuk tanpa pemikiran yang terikat oleh ketaksupan ataupun kebencian yang tidak bertempat, mereka akan menjadi pengundi yang lebih objektif, menilai berdasarkan potensi dan kemampuan calon. Dan saya percaya di sini juga tanpa niat untuk takbur dan sebagainya, masanya insyaAllah kami mampu menawarkan sedikit kelebihan dari segi pengalaman, dari segi macam Dr. Azhar, orang tahu kemampuan dia dari segi perniagaan. Dr. Amar, saya sendiri pun adalah terlibat dengan menjadi lembaga penasihat, advisory panel banyak masyarakat Dr. Zaidi lagi lah. Jadi ini patut menjadi asas kepada orang muda untuk menilai apakah di kalangan calon-calon yang ada, buat penilaian secara objektif, tengok profil masing-masing, dan jangan sekali-kali termakan dengan pandangan lama bahawa asal bebas tak boleh buat apa-apa. Kan? Kadang-kadang kontak, kadang-kadang idea, kadang-kadang pengalaman. Ini sepatutnya menjadi asas untuk kita sepadukan bagaimana nak menyumbang kepada kawasan yang kita masuk. Bukan soal mesti nak kena mewakili parti. Saya tengok trend di mana-mana lah, ni pun orang tak tengok parti lah. Tapi bila berlaku kebobrokan dalam parti politik, kan, banyak benda yang dah tak logik berlaku. Macam saya, kan, saya bukan ada isu marah kerana tak jadi calon. Nak pilih calon, pilihlah calon yang sehingga saya pun terasa memang wajar diberi calon. Tapi kalau kita menjadi fungsi timbalan fungsi tetap, yang dipilih bukan dilantik, disokong satu Malaysia menang, memfungsikan mesyuarat yang dihadiri oleh Presiden, yang pernah jadi menteri, yang dihadiri oleh ramai kawan-kawan pimpinan yang jadi menteri pusat. Takkan sampai di negeri ni, kan, sampai tak boleh buat penilaian langsung. Bagilah logik sikit. Kalau tak logik calon yang nak dipilih, kan, dan ada isu boleh menang atau tidak, saya rasa saya bertanggungjawab untuk tunjukkan kepada mereka bahawa mereka silap. Ini bukan zaman mana-mana pemimpin parti politik menganggap ini politik feudal yang mana siapa jadi presiden kuasa dia.
Mari musim pilihan raya semua nak kena pergi cium tangan. Semua nak apa cerita tentang performance, pemilihan, kedudukan, hierarki dan sebagainya. Kalau ini tak diambil kira alih-alih, entah daripada gua mana yang diambil, kan? Ini satu benda yang sangat mencabut semangat demokrasi di dalam parti sendiri. Dan ini saya rasa rakyat timbangkan. Saya pun tak berminat nak condemn siapa-siapa. Tapi supaya rakyat dan pengundi untuk Dewan Kuasa itu memahami sepenuhnya kenapa kita memilih untuk bertanding beban. Saya yakin bebas bukan hanya untuk suka-suka. Bebas kalau kena dengan kereta dan warnanya, insya-Allah kita boleh menyumbang lebih daripada mereka yang mewakili parti.